Okay, so Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari dah pagi kan. Okay, so hari ni kita sambung untuk 1.3 indeks perubahan. Okay, so sebenarnya benda ni awak dah belajar dulu kan. Sekejap cikgu tak sambung lagi. Awak dah belajar dulu form 4. Okay, kita nak bagi awak mantap lagi lah. Sebab tu kita buat ulangan dulu untuk tingkatan 4 ni. Okey, masih ingat apa dia formula indeks perubahan? Ini latihan, sekejap kita pergi nota. Apa formula? Ni dah ada dah. Okey, indeks perubahan. Okey, formula dia. Okey, indeks perubahan simbol dia huruf I, lepas tu ada palang ke atas. Okey, itu simbol untuk indeks perubahan. Okey, ini ialah maksud dia jumlah. Bila jumlah kita tambah. So, indeks kamu darat dengan W. W ni ialah pemberat. Lepas tu bahagi dengan jumlah pemberat. Kamu dah tera kan yang ni kan? Betul tak? Ingat tak? Yang ni? Ingat. Ingatlah. Yang ni. Okey, boleh je yang ni. Okey, lepas tu indeks perubahan ni soalan dia datang dalam dua bentuk lah. Okey, yang pertama yang paling senang tanpa pemberat. Okey, kalau dalam jadual kan dia bab 10 ni biasa dia bagi table kan. Kalau jadual tu tak nyatakan pemberat, okey, itu kita panggil indeks perubahan dia tak ada pemberat lah, tanpa pemberat. Okey, kita anggap semua nilai pemberat dia tu adalah sama, iaitu kita jadikan 1. Kalau dia bagi 3 maklumat, so jumlah pemberat awak tu nanti bahagi dengan 3. Okey? Sebab kadang-kadang ada kan soalan, kadang-kadang dia bagi, kadang-kadang dia tak bagi. Okey? Yang dia tak bagi tu maksudnya awak kira je berapa bahan yang dia bagi tu. Itulah kita kira dia sebagai jumlah pemberat dia. Anggap dia sebagai 1, 1, 1. Jadi awak tambah je lah. Okey, boleh ya? Okey, lepas tu yang biasa ada ialah indeks perubahan dengan pemberat. Okey, mungkin dia dah nyatakan yang ini ada 3, yang ini ada 4, ada 5 kan, yang biasa kita jawab lah. Soalan akhir tahun hari tu pun ada banyak kan soalan macam tu. Dapat markah penuh tak? 15 pula 10. 10 per 10. Siapa dapat markah penuh hari tu? Untuk bab pula dah. Soalan 15. Soalan 15 tu soalan paling senang tu. Markah penuh dia 10-10. Siapa dapat? Sarah dapat tak? Tak ingat dah. Tak ingat. Tak dapat? Maksudnya tak mantap lagi lah. Syed dapat kot. Syed dapat tak Syed? Saya tak ingat cikgu. Tak ingat juga? Kertas cikgu dah bagi kan? Cikgu rasa ramai yang dapat 10 per 10 yang soalan tak akhir tu. Okey, tak apalah. Okey, so kalau dia nyatakan jumlah macam ni, awak boleh terus tambah lah. Satu lagi dia tak nyatakan, tapi dia kata benda tu melibatkan peratus. Jadi awak kena anggap jumlah pemberat dia adalah 100. 100% lah. Bila dia kata contoh lah, untuk buat kek ni tepung 30%. Jadi bila dia kata cari nilai M, awak kena anggap benda tu 100%. Tolaklah bahan-bahan yang dia dah bagi tu, yang tak ada tu, itu yang dia nak. Okey, kalau dia melibatkan peratus. So anggap jumlah pemberat dia adalah 100%. Satu lagi, kadang-kadang dia melibatkan bulatan atau carta pi. Okey, bila melibatkan bulatan, so ingatlah 360. Okey, kenapa 360? Why? Kenapa? Afika, kenapa Afika? Apa cikgu? Kenapa bila melibatkan bulatan 360? Sebab sudut dia penuh. Sudut suatu bulatan ialah 360 darjah. Okey, jadi bila kita nak kira jumlah pemberat, bila dia bagi soalan dalam bentuk carta pi, kan nanti adalah soalan latihan muka surat 6 tu kan. Okey, bila melibatkan bulatan atau carta pi, jumlah pemberat dia 360. Okey, so ini basic dia. Okey, dan kita tengok contoh yang pertama tanpa pemberat. Okey, ni senang ya ni. Kan? Panggil seorang. Awak nampak kan yang cikgu tunjuk ni kan? Cuba bagi tahu apa benda yang cikgu kena tulis. Kita mula dengan Afiqah.
Ika, Ya, cikgu. apa benda cikgu kena tulis? Cikgu nak kira indeks, indeks gubahan. Ingat indeks gubahan. Apa? Ni. Sama je yang cakap semua je nama je. Shopee. Apa dah nama dia ni? Nanti agak saya bagi link. Okey. Jumlah indeks darat dengan pemberat bahagi jumlah pemberat. Tapi kat sini tak ada pemberat. So kita anggap pemberat dia lah satu. Okey, so yang pertama. Ika. Apa cikgu nak tulis? Cikgu nak kira indeks gubahan sekarang. Tulis. Ambil harga dia. Harga untuk 3 jenis ikan. Sebutkan dia punya nombor. 125. Okey. 105. Apa tu? Operasi apa nak letak? Tambah kan? Yes, tambahlah jumlah. Mestilah tambah. Okey, lagi? 105 Okey. tambah 98. Okey. Lepas tu? Bahagi kan? Okey, bahagi berapa? Bahagi. Ada berapa ni? Ada berapa ni? 3. Ya 3 sebab sini dia tak kata pemberat berapa kan. Jadi kita assume dia 1. So ada 3. Jadi ni macam biasalah awak masuk dalam kalkulator nanti awak kira dah dapat 109.3333 banyak kan? Okey, ini untuk pengetahuan awak bila awak dapat banyak kat belakang. Okey, ini format baru KSSM. Ini cikgu baru dapat daripada pemeriksa lah. Okey, syarat nak letak dia sekurang-kurangnya 4 AB ataupun 2 tempat perpuluhan. 4 AB ni tahu tak 4 AB? Tingkatan 3 dulu. Apa AB? Apa AB? Ingat tak apa AB? Apa maksud 4 AB? Syarat awak nak letak jawapan ni. Sebab kalau lah awak letak sewenang-wenangnya, contoh awak letak 109.333 kan, awak copy daripada kalkulator, jawapan awak akan ditolak. Tak ada markah. Okey, sebab syarat skema dia mesti letak 4 angka bererti /2 tempat perpuluhan. 4 AB ni angka bererti, contoh cikgu ada 109.3333 tadi. Okey, kiralah 1, 2, 3, 4. Okey, cikgu cukup syarat 4 AB. Lepas tu dia mesti 2 tempat perpuluhan. So lepas titik ni at least awak kena ambil 2. So jawapan cikgu kena tulis 109. Berapa Kika? Yes, 33. Okey? Kalau contoh awak tulis 109.3, sama tak jawapan? Tak. Sama tak? Okey, jawapan memanglah sama. Tapi untuk standard KSSM ni dia rigid sikit tau. Kalau awak buat 109.3, dia 4 AB tapi dia tak cukup 2 tempat perpuluhan. Jawapan awak tidak diterima. Rugilah kan sebab benda kita dah kira. Cuma cara tulis. Jadi tolong ingat lain kali bila awak jawab soalan mana-mana, pastikan jawapan awak memenuhi 4 AB dan 2 tempat perpuluhan. Kalau belakang ni 336, so sini jadi 109.34 lah kan? Bundarkan yang belakang. Okey, cikgu tak perlu ceritalah bundar-bundar ni. Ini bukan standard awak ni. Okey, boleh faham ya cara penulisan tu? Sebab sebelum ni cikgu kata saya ingat tak cikgu kata cikgu suruh tulis berapa? Biasa kalau kurang-kurangnya 4 atau 3. Salah Dulu-dulu boleh. Masa cikgu dulu boleh, tapi sekarang untuk KSSM dia terima syarat baru. Mesti ingat syarat dia untuk perpuluhan. Bila jawapan dalam perpuluhan, awak ingat dia mesti cukup 4 AB dan mesti 2 tempat perpuluhan. Jadi, kalau lah contoh tadi awak buat 109.333 kan, sebelum cikgu kata 4 kan, dia tak terima. Rugilah macam tu kan. Okey, so cikgu baiki balik Syed. Okey, ingat. Okey. Sekarang kita, so jawapan dia yang ini kita letak 109.33. Okey, boleh ya? Okey, lepas tu ada pelajar
Okay, cikgu nak bagi tahu cara penulisan ya sebab awak boleh kira. Ada pelajar benda ni, di mana highlight saya? Sekejap ya. Okay, ada pelajar benda ni dia tak tunjuk tau. Kan awak kadang-kadang kalut kan, awak kira dalam kalkulator je 105, 10598 ni awak tekan kalkulator, awak hanya tulis macam ni. Indeks sama dengan 125 tambah 3 ni berapa Berapa 328. 328. Contohlah awak buat 328 per dengan 3. Pasal awak buat 109.33. Diterima ke tidak? Boleh tak? Jawapan kita sama tak sebenarnya ni? Sama kan? Sama kan? Tapi dapat markah ke tak awak rasa? Kurang markah kot. Tak ada kurang. Dia tak bagi langsung. Oh, tak bagi langsung. Sebab apa? Kalau cikgu menanda, kalau tingkat sekolah ni cikgu tengok atas salah, jawapan belakang betul, tak apalah cikgu bagi markah kesian lah kat awak, cikgu bagilah 1 kan. Tapi untuk standard SPM, bila yang di atas ni salah, yang bawah jawapan akhir walaupun betul, tak dikira. So awak akan dapat kosong markah. Itu bahaya dia. Jadi jangan malas untuk indeks ni sebab dia senang dan dia boleh senang juga hilang markah. Jadi nombor-nombor awak ni awak kena buat macam cikgu buat ni. Ni. Ya. Kena tulis macam ni. Lepas tu kiralah dalam kalkulator tu per dengan berapa. Faham ya cara tulis untuk nombor indeks? Okey, ada soalan tak? Cara tulis ni. Ada soalan? Boleh faham cikgu cakap apa? Ya. Kalau tak tulis RM ada markah juga ke? Ini baru nak cakap. Okey, bagus soalan awak. Kalau awak baca, lepas tu dia melibatkan harga. Kalau indeks tak payah tulis tau. Indeks jangan pergi tulis RM. Indeks memang tak ada RM sayang. Kalau dia suruh kira harga, contoh mana? Ini cari indeks kan? Ini cari indeks. Ada soalan kan? Cari harga, wajib tulis. Kalau dulu tak apa. Dia macam mana nak cakap? Dia tak sama tau skema tiap-tiap tahun. Kadang-kadang mungkin tahun ni dia tak kisah tau pelajar tulis ke tak tulis dia terima. Ada tahun dia consider kalau pelajar tak tulis kira salah. Jadi kalau nak selamat macam mana? Tulis je. Tulislah kalau awak tahu benda tu ialah cari harga. Tapi kalau dia kata macam soalan ni cari indeks, nak tulis ke RM 105 ni? 109.33 ni? Tulis ke RM-nya? Nak tulis macam ni ke? RM 109.33 ke? Tak. Sebab tak. Kenapa kok pula? Tak payahlah sebab cari indeks. Okey, indeks tak ada tulis RM. Faham? Itu cara penulisan dia. Tak apa, slow-slow. Nanti awak buat latihan, nanti cikgu tengok macam mana cara awak tulis. Okey? Boleh ya? Okey, contoh yang kedua. Ni yang biasa dalam jadual kan. Okey, jadi yang ini harga, ni samalah kan. So, terus ambil ke apa yang awak perlu buat pada contoh 2. Okey, Afiqah dah, Anissa Sofia. Apa step yang cikgu perlu buat? Sebab awak dah belajar indeks ni. Anissa Sofia. Apa step yang mula-mula awak kena buat dulu untuk cari indeks perubahan bagi contoh ini? Apa? Anissa? Bukalah mic. Anissa dengar cikgu tak? Senyap. Anik Danish. Oh, Anik. Diam juga. Syazrul. Malu. Syed? Ya. Okey, kita kena buat apa dulu sebelum kita nak kira indeks perubahan? Ada dia bagi indeks tak dekat sini? Tak bagi. Dia bagi apa ni? Dia bagi apa ni? Dia bagi harga je. Yes, bagus. Yang cikgu sebut-sebut nama tadi, Anissa, Anik, Danish tu, dengar baik-baik sebab 10 ni awak boleh skor. Okey?
awak tengok dengan soalan contoh satu tadi, dia dah kata kat sini, indeks harga bla 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 3 pada ni ialah ni. Jadi yang dia bagi 105, 125, 98 ialah memang indeks. Tapi untuk contoh 2 dalam jadual ni dia tak kata indeks. Okey, dia kata apa tu? Dia kata harga. Maka apa yang awak kena buat? Cari indeks Apa benda dia. yang awak kena buat? Ya? Cari indeks dia. Setiap jenis Yes. CD. Tambahlah kat tepi ni. Kalau tak nak tambah boleh kira kat bawah. Tapi kalau ada ruang awak tambah kat tepi ni. Kan? Cari indeks biasa untuk yang kita buat sebelum ni lah. Okey, indeks rumus dia apa? Harga terkini bahagi harga sebelum Darab 100. Yes. Ini yang awak kena buat sebab dia bagi harga, dia tak bagi indeks. Kalau soalan satu tadi, dia bagi indeks siap dah. Awak tak perlu kira. Faham? Ijam faham tak Ijam? Ijam baru masuk ni. Jadi awak kena kira dulu dekat sini. Ini cikgu tak payah cerita lah. Ambil lah tahun 2020 bahagi tahun 2005 darab 100. Isi dulu ruang ini. Okey, lepas tu contohlah contoh sini cikgu dapat 120, 90, 125. Okey, Said. Lepas tu nak buat apa? Dah buat cari indeks step kedua. Dah ada indeks dah, nak buat apa pula? Kita nak cari indeks gubah. Tambah semua bahagi Tambah semua lah. kan? Yelah macam Syafiq Afika cakap tadi lah. Okey, so tulis indeks sama dengan 120 tambah 90 tambah 125. Ini ada pemberat tak, Said? Tak ada. Tak ada. Jadi tak payah darat-darat lah kat tepi. Bahagi berapa, Said? Bagi 3. Yes. Okey, kira lah macam biasa. Okey, pastikan 4 AB dan 2 tempat perpuluhan. Okey ya? Okey. Lepas tu kita pergi ke pula untuk indeks gubahan dengan pemberat. Yang ini yang biasa keluar exam. Okey, yang tak ada pemberat tu sebab dia senang sangat tau. Okey, yang pertama. Okey, kita ada indeks ke kita ada harga sahaja? Ada indeks. Cikgu nak dengar suara Izham ni, jam. Kata nak jadi penolong. Izham, cepat. Apa? Kuat sikit cakap. Apa? Boleh. Yang dalam table ni dia bagi indeks ke harga? Harga. Indeks harga. Ni apa benda cikgu bulat ni? Indeks. Indeks. Jadi awak tak perlu cari indeks lah kan? Pemberat pun ada. Betul. Kenapa double tu? Okey, cerita dia kita nak cari indeks gubah. Apa yang kita kena buat, Izham? Kena buat macam tadi tu yang Apa? Kuat sikit. yang apa bilangan bahagi dengan Tak dengar. ada pemberat. Apa dia, Izham? Tapi tadi tak ada pemberat. Kan tadi kan. Tadi tak ada pemberat, sekarang ada pemberat. Jadi kena buat apa dulu? Awak boleh juga buat kat tepi ni ya. Ataupun kita kira terus. Ingat ya Izham, kalau dia ada pemberat awak kena darab dulu. Ni indeks ni darab dulu dengan pemberat. Okey, baru kita tambah. So cara tulis. Okey, kalau awak tengok yang tadi, cara tulis yang macam yang Said punya ni, cikgu tak darab dengan pemberat kan? Sebab pemberat tak ada. Okey, kita assume dia 1. 120 darab 1 kan sama je. Sebab tu kita tak tulis. Okey, Izham faham Okey, so untuk kes awak ni, dia ada pemberat dekat tepi ni. So awak cara tulis dia, dengar yang lain, cara tulis 120 buat bracket, darablah bracket kan. Bubuh nombor 4 kat tepi ni, tambah 80 darab 3, tambah 110 darab 7, tambah 100 darab 6. Okey, bahagi. Okey, berapa jumlah pemberat awak, Izham? Adakah 4 je jumlah awak? Kira yang ni ke? Ada 4 je ke? Izham? Apa?
Berapa jumlah pemberat awak? Jumlah pemberat. Kalau macam yang Said tadi, kita kira yang ni kan 1, 2, 3 kan. Sebab dia tak nyatakan pemberat kat sini. So kita assume dia 3 je lah. Sebab 1-1. Sekarang awak punya ni ada pemberat dekat tepi. So tambah ni dulu. Kalau nak cantik awak tulis dulu. 4 tambah 3 tambah 7 tambah 6. Lepas tu baru masuk dalam kalkulator. Okey? Boleh cikgu tak kira. Nanti awak buatlah nanti bila awak dapat modul ni. Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey. Okey, good. Okey, next contoh 3. Siapa lagi tak panggil ya? Cikgu nak dengar awak bercakap ni. Yang lain diam. Ni Anissa. Cikgu ni Izam, tutup belakang awak punya mic. lepas tu. Kacau. Anissa Dania. Ya. Okey, Anissa, soalan 3. Okey, jadual, ada indeks, ada peratus. Okey, peratus ni merujuk kepada apa, Nisa? Peratus merujuk kepada apa sekarang? Kita guna ia sebagai apa? Tengok yang tadi. Bagus. Okey, inilah contoh soalan bila melibatkan, dia tak tulis pemberat. Kalau contoh 4 tadi, dia tulis pemberat, tahulah kan? Kalau contoh 3, dia tak tulis pemberat tapi dia kata peratus penggunaan. Okey, so soalan pertama A, nak cari berapa P? Okey, macam mana kira Anissa? Anissa Dania. Ya? Dia dari berapa? Peratus berapa? Cakap kuat sikit. Anissa Dania, janganlah tutup mic awak tu. Tak. Berapa nilai P ni? Macam mana nak cari nilai P? 100 lah. Betul lah. 100. Lepas tu? Tolak 20, tolak 30. Ya. Tolak 30, tolak 40. Tinggal berapa? 10. Berapa? 10. Bagus. Tinggallah 10. Yang lain faham tak? Macam mana cikgu dapat ni? Faham. Jadi Faham. okey, bagus. Jadi bila awak tinggal buat macam ni, jangan tinggal begini sebab dia kata nak nilai P. Cara tulis So awak kena tulis lagi sekali. P sama dengan 10. Baru dapat markah akhir. Kalau tak awak dapat markah akhir 1 kat sini je. Tak ada jawapan kat bawah ni. Ingat cara tulis tu sebab dia KSSM ni dia lain macam sikit. Boleh ya? Okey, tolong ingat kalau dia kata huruf A, tiba-tiba awak guna P, maka jawapan awak ni dikira salah walaupun memang awak dapat 10. So baca soalan elok-elok. Jangan rabun pula P tertukar dengan Q pula Boleh? Sarah jangan silap pula. Okey, P sama dengan 10. Okey, lepas tu kita nak kira B. Hitung kat indeks harga. Sama macam tadilah, cikgu tak payah tunjuk ya. Boleh Awak darab je lah. Okey, indeks gubahan ni 80 darab 20. Yang ini darab. Tambah, lepas tu bahagikan jumlah pemberat dia berapa? Iman, jumlah 100. pemberat dia berapa Iman? Yes, 100. Okey, kiralah macam biasa seperti tadi. Okey, habis. Cikgu laju sikit. Okey, dan masuk contoh yang keempat. Ada berapa contoh ni? Okey, ada 2. Okey, contoh yang keempat ni, dia bagi bulatan. Berapa total? 360. Yes, 360. So, boleh tak cikgu cari servis kereta ni? Berapa? Boleh. Nak buat macam mana? 360 tolak 80 tolak 35. Okey, bagus. Tinggal berapa? 2, 4, 5. 2? 45. Okey, 245. Yes, bagus. Yang ini cikgu perlu tak cikgu tulis macam ni? Servis kereta bla 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 sama dengan 245 macam tadi cari P. Perlu tak cikgu tulis? Tak. Tak perlu sebab tak perlu tulis macam ni lah. Awak kira je. Sebab apa tak perlu tulis gini? Sebab bukan Dia minta tak? jawapan, bukan yang dia nak.
Yes, dia tak kata pun kan. Kalau macam yang soalan contoh 3 tadi, dia mention A nyatakan nilai P. Jadi awak kena tunjuk macam mana dapat P. Kan? Kalau contoh yang keempat ni, dia tak kata pun cari nilai servis kereta berapa. Okey, awak tak perlu tunjuk tapi awak kena kira lah kan sebab kita nak darab-darab kan nanti kan. Awak kira je dekat tepi lah. Okey? So dah dapat dia punya ni, nilai dia ni, and then kita cari indeks perubahan. Macam biasalah, ini dah ada indeks. So yang ini akan darab dengan 125 darab berapa? Servis kereta darab berapa? 245. Okey, 245. 130 darab 35. 35. 115 darab 80. 80. Okey, bila dah darab, tambah and then bahagi dengan, bahagi berapa? 360. 360. Okey, yang lain boleh ke? Jangan yang cikgu dengan Afiqah, Syed je. Yang lain diam je. Okey, faham ya? Ada soalan tanya terus. Okey, last sekali. Contoh 5, jadual menunjukkan indeks harga dan pemberat bagi 3 jenis barang. Ini yang selalu keluar exam juga kan? Okey. Soalan A, cari indeks perubahan beg itu tahun 2020 berasaskan 2010. Cari pula. Indeks dia dah bagi 112. Cari nilai M. Okey. Awak tahu dia punya formula ialah indeks sama dengan jumlah indeks yang didarab dengan pemberat bahagi jumlah pemberat kan. So indeks dekat depan ni berapa jawapan dia yang dia bagi ni? Dia dah bagi kan? 112. Yes, good. Betul. 112. So awak letak siap-siap. 112 sama dengan apa benda kat atas nak isi? 105 darab M. 105 darab M. M. Bagus. Lepas tu? Tu Bahagi M. Belum bahagi lagi. Ni Tambah. belum lagi partner ni. 120. Jangan lupa. Tambah 116 dan 5. Ni soalan hari tu. Boleh buat tak hari tu? Okey, jumlah pemberat berapa? Adakah 3 je? 6. Awak tahu tak jumlah pemberat dia? Tambah 6 je. M. M tambah 1 campur 5? 6. Okey, M ni biarkan dalam M sebab memang kita nak cari nilai M pun. Okey, so yang bawah ni naik atas ni konsep algebra lah. Okey, tapi ada yang tak pandai naikkan ni kan. Okey, jadi 112 darab M dapat 112 M. Sama dengan, jangan lupa ada 6. Darab juga dengan 112. So dapat sini tambah tambah 672 sama dengan 105 darab M, 105 M. Yang ni boleh kira. Cik kira jap. 120 tambah 116 darab 5 berapa? Berapa tinggal yang belakang ni? 700. Okey. Yang bawah ni dah tak ada tau. Kita dah naik ke atas. So macam biasa algebra. Okey, M sama M. Jadi yang ini jumpa kawan dia kat sini. Yang 672 jumpa 700. Maksudnya 112 tolak 105 dapat 7M. 700 tolak 672 dapat 28. Maka M kita ialah berapa? 4. Senang kan susah? Senang ke susah? Susah? Sesusah. Habis tu kenapa gagal hari tu akhir tahun ni? Kalau tak masuklah kelas pemilihan ni. Okey, tak apa nanti kita tengok trial ujian 1 nanti. Ada peningkatan tak? Okey, yang kedua B, cari harga beg tangan pada tahun 2020 jika harga sepadan 2010 ialah 60. Dia suruh cari harga. Okey. Beg yang kita dalam jadual ni lah barang-barang tau. Barang-barang yang digunakan untuk membuat beg. Okey. Untuk membuat beg tadi, indeks dia ialah 112. Jadi awak masuk je rumus indeks iaitu indeks sama dengan P
yang terkini bahagi P lama darab 100. Indeks cikgu nak ambil yang mana? Indeks cikgu nak ambil yang mana? Indeks. 112. Yes, 112. Harga tahun 2020 ke harga tahun 2010? 2020. P 2020 bahagi harga P 2010. Okey, so sini bahagi 60 darab 100. Okey, kalau macam ni tukar tempat je. Okey, yang ni bahagi kan. Bila pergi ke sini jadi darab. Yang ni darab, bila pergi ke belakang jadi bahagi. So, untuk P 2020 112 darab 60 per dengan 100. Nanti dapatlah berapa harga. Okey, ni soalan yang Afiqah cakap tadi. Ini dia suruh cari harga kan. Maka jawapan awak wajib tulis RM. So kita kira ni dapat berapa? Cik kira jap. 112 darab 60 bagi 100. 67.20. Duit janganlah terlebih. Okey? Inilah kita kira, kita kata 4AB ni 1, 2, 3, 4. Kan? Dan ini wajib tulis RM sebab dia kata cari harga. Okey, itu saja. Ada soalan? Cikgu, Ya? ni bab mana? Tahun lepas tu? Bab mana? Awak masuk hari ni ke? Bab terakhir tingkatan 4. Tak ah. Awak tak akan belajar lagi bab tingkatan 5. Kita akan buat tingkatan 4 dulu. Sampailah awak mahir. Okay. Boleh Izham? Okay, so hari ni hari Jumaat. So ada weekend ni. Nanti kita jumpa pula hari Isnin. Macam biasalah awak settlekan latihan 1.3 ni ya. Soalan tak perlu salin. Nanti modul akan dapat. Awak tulis je nombor soalan dan pengiraan dia. Okay, ada 5 soalan ni. Okay, ada soalan.